Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada seperti biasa Khamis 2 dan 4. InsyaAllah kita sambung kelas mengaji kita berkenaan dengan fiqh muyassar, fiqh kitab sunnah, yang mana kali terakhir kita bincang itu kita ambil berkenaan sifat solat ahli a'dzar, sifat solat orang-orang yang mempunyai keuzuran, yang mana pelaksanaan solat tersebut sama ada cara pelaksanaannya berbeza, daripada berdiri, boleh duduk, baring, bahkan mengisyarat saja, ataupun dalam keadaan duduk, tajuk berkenaan dengan qasar, baik, jamak dan qasar. Soal kuliah bila pembincang kita berkenaan dengan solat ahli a'dzar itu, kita bincang berkenaan cara solat orang yang sakit. Mana kita kata bahawa berdiri itu ada salah satu di antara kedudukan yang ditekankan, kerana Nabi kata pada orang yang solat dia tak betul tu, Nabi kata pada dia salli qa'ima, Nabi kata idza qumta ila salah, bila engkau bangun nak mendirikan solat. So lafaz itu sebenarnya difahami oleh para ulama, maksud dia qumta ila salah tu berdiri untuk solat, kan? Walaupun kita tahu bahawa iqamatis solah tadi berdasar kepada keupayaan masing-masing, Kalau orang yang tak boleh berdiri, iqamah solat dia adalah dengan duduklah. Kalau orang tak boleh tu kena baring, dan iqamah solat dia juga adalah berbaring lah. Tapi oleh kerana macam kita bincangkan itu, perbahasan berkenaan dengan tajuk hadis yang datang, yakni idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum, bila aku perintah kamu buat satu perkara, buatlah sedaya upaya kamu. Itu menjadi dalil umum yang dipakai oleh jumhur para ulama berkenaan dengan kemestian berdiri dahulu. Ada berdiri dulu, lepas tu duduk dan sebagainya lah. Apa sebenarnya pada asasnya kalau dikata pergerakan dia, macam Nabi sendiri jatuhkan kuda, Nabi SAW solat dalam keadaan duduk, walaupun tidak patah kaki, tidak melecit, cuma melecit badan je, Nabi solat duduk. Bahkan tidak berdiri dulu baru duduk. Kemudian demikian juga ketika mana Nabi sakit sebelum akhir hayat baginda SAW, bahkan baginda menjadi imam kepada para sahabat. Sebelah baginda berdirinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian di belakang Abu Bakar semua sekali umat Islam. So Abu Bakar berpandu pada Nabi, dan orang ramai berpandu pada Abu Bakar punya pergerakan. Dekat situ kita faham pasal Nabi solat dengan duduk tadi tidaklah macam yang kita bayangkan, akan naik dan turun, bahkan hanya merendahkan badan mengikut kepada keadaan kemampuan badan dia bergerak. Dan jadikan rukuk dengan sujud tadi, perbezaan dia sujud lebih rendah daripada rukuk. Itu asas dia, rasa keupayaan masing-masing. Tapi ya, yang kes duduk atas kursi ni macam saya kata kan, menjadi tajuk sebab dia benda tak pernah dibuat. Zaman Nabi dulu terus duduk atas lantai terus solat macam tu, tak ada masalah, semua senyap. Tapi bila dipakai dengan keadaan ni, masalah. Balik pada asal, kerana kita kata perkara-perkara macam Syekh bin Baz rahimahullah kata, apa saja perkara yang menyebabkan orang yang solat itu hilang konsentrasi, maka mesti dihilangkan, terutama macam sakit dan sebagainya. Tapi kita sebut juga dari itu bahawa fisioterapi yang terbaik untuk orang yang terseliuh ke lutut lari dan sebagainya, solat, cuba juga solat lipat kaki tu, actually di antara benda yang akan menyebabkan dia boleh normal semula. Walillahilhamd, kan? Itu tapi macam saya kata, itu berdasar kepada keadaan tadilah, tapi untuk kita paksa tidak. Okey, baik. So hari ni kita akan masuk bab salatul musafiri wa tashtamilu ala. Okay, ini masih lagi ahli a'dzar, tapi solat orang musafir. Okay, dan dia merangkumi ke atas, awalan qasrus salati rubaiyah wa fihi masailu.
mengqasarkan solat yang 4 dan padanya ada beberapa persoalan. Jadi akan dua bila bincang berkenaan dengan tajuk orang yang musafir ni, dia ada dua bahagian. Satu berkenaan qasar solat, satu lagi berkenaan jamak solat. Dan bila kita baca berkenaan dengan tajuk kes orang sakit, tajuk jamak sebenarnya tak muncul. Melainkan macam yang Nabi sarankan kepada wanita yang istihabah untuk dia akhirkan solat zuhur sehingga hujung waktu, dia awalkan solat asar pada awal waktu. Itu Nabi saran kepada wanita yang asyik keluar darah, tak berhenti. So dekat sini masalah jugalah, pasal saya dengar juga ada setengah fatwa terbaru datang kata tak apa, orang sakit pun boleh jamak. Pasal dia kata pasal dia tiga kan, bila Ibn Abbas sebut Nabi jamak di antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Satu riwayat datang bukan kerana takut, bukan kerana hujan. Satu riwayat datang bukan kerana takut, bukan kerana musafir. So kita ada kat situ tiga, takut, hujan, musafir. Tapi ditambah satu lagi, dia kata yang boleh juga adalah sakit. Tapi kita kena define balik. Sebab orang sakit, dia tak cara solat dia dah berbeza. Dia tak perlu berdiri pun, berkatil-katil, kelip-kelip mata pun boleh, berdasar keupayaan dia lah. Kalau dia boleh separuh badan bergerak separuh badan. So dia tak ada qasar, tak ada. No qasar untuk orang sakit. Ni banyak jadi kes, ada orang kata. Tapi kalau tak sedar diri, tak payah solat lah dulu, duduk dan diam. Jangan jadi macam sopak cik dekat Segambut. Dia waktu saya ngajar sana dulu kat Masjid Firdaus, dia mengaku ni, dia kata ustaz betul, saya kena abuse. Dia kata waktu tu bedah lutut, dia takbir zuhur, bagi salam maghrib. Allahu Akbar, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maghrib. Dia tak sedar. Jadi orang yang dekat macam ni memang Nabi tak benarkan pun solat. Dan keadaan sakit sangat, tengah-tengah beraung, ya Allah ya Tuhanku, tak ada. Duduk diam, rehat dulu. Okay? Ataupun macam orang yang yang jadi sakit tadi, saya kena sebut sikit lah pasal bahagian tersebut. Normally akan soalan tu akan timbul. Orang-orang yang sakit, apa option yang dia ada? Kalau dia masih sedar, kan, masih sekian-sekian, dan kalau boleh berdiri, dan kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, baring. Kalau tidak, kita kata bersandar, gerak kepala saja atau gerak mata saja pun dah cukup. Itu untuk dia. Ketika keadaan berkenaan, dia tak boleh bergerak badan, maka gerak mata pun dah memadai. Sampai peringkat macam tu sekali. Tapi tak ada qasar, tak ada jamak. Kalau kata jamak sekalipun, jamak suari, iaitu yang macam wanita yang istihadah. Itu saja yang bentuk yang ditemui riwayat daripada Nabi SAW. Okay. Ada pun yang lain tak jumpa. Baik. Tapi macam saya kata, ada ijtihad kata akan timbul lah kan. Baik. Okay, jadi pertama kita bincangkan qasar solat rubaiyah. Solat yang 4 akan diqasarkan. Wa fihi masailu, padanya berpersoalan. Al-masalatul ula, persoalan pertama, fi hukmil qasri, pada hukum qasar. Hukum qasar. Dia kata la khilafa baina ahli ilmi fi masyru'iyyati qasri salati rubaiyati lil musafiri. Tidak ada percanggahan di antara ahli ilmu mengenai keabsahan atau disyariatkan memendekkan solat yang 4 bagi orang yang musafir. Wa dalilu dzalika al-Qur'anu wal sunnatul ijma'. Dalil untuk itu adalah Quran, sunnah dan ijma'. Amal Qur'anu, adapun Quran, fa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala surah An-Nisa 101. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi, bila kalian bermusafir di muka bumi, falaisa alaikum junahun, maka tiada ke atas kamu kesalahan, antaksuru minas salati, untuk kalian memendekkan solat. In khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, jika kalian bimbang kalian akan diserang oleh orang atau dibunuh oleh orang yang kafir. Okay, tapi ingat memang pada asalnya ketika disyariatkan tajuk dia macam tu, mana berkenaan dengan tajuk diserang. Tapi memang datang daripada hadis Nabi SAW yang bawah tu, pasal benda ni ditanya oleh seorang lelaki kepada Umar bin Khattab. Kan dia kata kita dah aman sekarang. Kan ikut pada Al-Quran yang benarkan qasar, dia sebut berkenaan dengan kalau kamu bimbang diserang oleh orang kafir. Sekarang dah aman. Dah aman. So macam mana? Takkan ada lagi hukum ni. Umar kata, aku rasa pelik macam kau rasa pelik. Aku ajib tu macam mana kau takjub, aku pun takjub juga. Aku pelik juga. Dan aku tanya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah jawab, dengan bawah tu lah. Itu sadaqatun tasadaqallahu biha alaikum. Faqbalu sadaqatah. Sedekah, satu sedekah yang Allah sedekah dengannya ke atas kalian, maka terimalah sedekahnya. Ini Allah Ta'ala berikan. Jadi wal qasru jaizun fi safari fi halil khawfi wa ghairihi. Dan qasar tu adalah harus pada ketika musafir, tak kira ketika ketakutan diserang musuh ataupun selainnya.
Yang janji musafir je. Had batasan musafir tu kita bincang sekejap lagi. Apa jarak dia. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an qasri wa qad amina an-nas. Dia kata telah ditanya Nabi SAW dia kata apabila ditanya bagi Rasulullah mengenai qasar, sedangkan orang ramai telah pun aman. Ketika mana lepas daripada Hudaibiyah, lepas tahun ke-6 Hijrah, tahun ke-7, dan para sahabat ketika itu kan ada perjanjian aman di antara Rasulullah SAW dengan orang musyrikin untuk tempoh 10 tahun. So ketika itu orang Madinah pergi Mekah, Mekah pergi Madinah, jadi semua aman. Tak ada serangan, tak ada sekian sebagainya. Jadi orang tanya Nabi, kan? Nabi jawab, sedekah yang Allah sedekah dengannya ke atas kalian, terimalah sedekahnya. Terimalah sedekah Allah Ta'ala. Ini kadang benda yang kita kena faham. Saya kadang ada tengok jugalah, ada orang yang dia kata, tapi kita dah tak perlu dah 500 meter ada satu masjid, 500 meter satu surau. Kan sekarang kita tengok, kalau perjalanan kita daripada sini pergi ke arah Teluk Intan ke Perak kan, jalan Kuala Selangor tu, Tanjung Karang, pasal tak? Toleh sikit-sikit ada masjid, toleh sikit-sikit ada masjid kan. Tapi itu kealasan. So balik pada asal ini memang disyariatkan, maka ia kekal sebagai syariat sampai kiamat. Ya, walaupun pada asalnya ada sebab. Macam kalau orang tanya pada kita, kenapa Zuhur dengan Asar baca perlahan, Maghrib, Isyak, Subuh baca kuat? Memang asalnya dahulu permulaan ketika mana permulaan Islam, Nabi SAW baca perlahan siang tu sebab bimbang gangguan daripada orang musyrikin. Kemudian malam sebab apa? Sebab diorang berpesta, diorang takkan sedar berkenaan dengan orang solat, sibuk buat kerja lain. So jadi dengan sebab itu tapi lepas dah aman pun kekal macam tu. Macam kita kata ke perbuatan berlari-lari anak, berlari 3 pusingan awal bagi orang yang tawaf di Baitullah, dari kawasan lari, buka bahu kanan, ittiba, buka bahu kanan, tutup bahu kiri. Benda tersebut macam Umar sendiri katalah, dia kata asalnya kerana itu, untuk tunjuk kepada musyrikin bahawa orang Islam, orang-orang Mekah dahulu walaupun dah pindah ke Madinah, walaupun Madinah ni dikatakan siapa pergi akan sakit dan sebagainya, diorang sihat, tunjukkan kekuatan. Tetapi lepas dah aman pun Nabi buat macam tu juga. Maka kekallah dia sebagai syariat. Faham Macam ni juga keadaan ni. Asalnya musafir tadi dengan ayat tersebut. Tapi lepas tu diorang pelik, Nabi masih buat ketika aman, maka itulah yang kita faham. Ada sejarahnya supaya kita tahu sejarah apa jadi pada umat Islam ketika awal dahulu. Kemudian kekal perkara berkenaan sampai sekarang dengan bentuk yang baru. Walaupun tak ada ketakutan, dengan aman, leisure kan, pergi kita naik kenderaan pergi Port Dickson ke dan sebagainya kan, santai-santai pun, tapi tetap boleh jamak dan qasar. Okey, baik, itu faham kan baik. Wali anna Nabi SAW wa khulafa'u dawamu alaihi. Kerana Nabi SAW dan para khulafa baginda, para pengganti baginda, itu Bakar, Umar, Osman, Ali, semua sekali mereka berterusan di atasnya. Tak pernah Nabi SAW ketika musafir solat penuh, walaupun kita tahu bahawa benda tu option. Sebagaimana berlaku masalah rukhsah berbuka puasa ketika musafir. Kan kita kata Nabi tak pernah, para sahabat tu ada yang berpuasa, ada yang tak berpuasa. Orang yang berpuasa tak aibkan orang yang tak berpuasa, orang yang puasa tak aibkan orang yang tak berpuasa. Macam tu keadaan, pasal dia rukhsah. Tapi dalam kes ini memang ada sebagian para ulama mengatakan wajib. Sebab Nabi tak pernah solat tamam ketika musafir. Tak pernah solat tamam. Dan sentiasa akan qasar. Masalah jamak tu akan ada perincian sikit. Masalah jamak ada perincian sikit. Tapi masalah qasar, Nabi sentiasa qasar. Rubaiyah, solat-solat yang 4, itu Isyak, Zuhur dan Asar, sentiasa Nabi akan qasarkan pada 2 sahaja. Maghrib kekal Baik. Nak takkan solat 1.5 tak? Fa'ani Ibn Umar, daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, inni sahibatu Rasulullah SAW fi safari. Aku menemani, aku berdampingan dengan Nabi SAW dalam musafir. Falam yazid ala raka'ataini, maka Nabi tak pernah lebih daripada 2 rakaat. Ini pada solat-solat yang 4 tu, hatta qabadahullahu ta'ala, sehingga baginda dicabut atau dimatikan oleh Allah Ta'ala. Wa sahibtu Abu Bakrin, dan aku berteman dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, falam yazid ala raka'ataini hatta qabadahullah. Dan aku juga berteman dengan Abu Bakar, maka dia tak lebih daripada 2 rakaat sehingga Allah Ta'ala matikan dia.
Kalau tuan cabut nyawanya. Ni sebenarnya thumma dzakara Umar wa Uthman radhiyallahu anhuma. Kena disebut tentang Umar dan Uthman radhiyallahu anhuma. Ni sebenarnya tajuk ni Ibn Umar. Dia ada satu lagi hadis yang berkenaan dengan Ibn Mas'ud, ditanya tajuk bila Uthman bin Affan dia jamak tamam dekat Arafah. Arafah solat jamak tamam. Kan? Kan maksudnya Nabi jamak qasar bagi orang yang tunaikan haji hari ke-9 Zulhijjah di Arafah. Kalau kita ikut imam yang daripada Masjid Khif tu, Masjid Namirah tu, dia akan solat dua zuhur, dua asar. Tapi kalau kita ikut jemaah Malaysia, dia akan solat 4-4. Kalau ikut tabung haji punya kemah, solat 4-4 zuhur, 4 asar. Pasal dia orang ikut perbuatan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya ada tajuk ni lah, tajuk yang ayat ni sebenarnya keluar juga tajuk ni. Bila mana Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya berkenaan dengan perbuatan Uthman. Kan bila dia tanya Rasulullah solat berapa? Dia kata 2 zuhur, 2 asar. Abu Bakar 2 zuhur, 2 asar. Umar 2 zuhur, 2 asar. Uthman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibn Mas'ud istirja'. Tapi bila orang tanya dengan dia, kau solat apa? 4-4 juga. Dia ikutlah. Uthman jadi imam, Uthman solat 4, diorang ikut 4. Ini satu adab yang kena jaga dalam masyarakat kita ke, bila mana kita berada, kita ada ijtihad tersendiri. Tapi bila kita ikut imam tu buat benda apa perbuatan tadi, follow, jangan ngada tu. Siapa ada tak pergi jemaah lah kerana tak nak kurut subuh sebagainya. Ni kisah benar kisah benar. Masalahnya abang tu tahu tak ada kan. Dia merajuk. Saya kata dengan dia nak bertekak dengan saya boleh, tapi jangan merajuk. Nak bahas boleh, tapi saya jahat sikit lah. Saya bentang kitab depan besar. Saya baca sepatah-sepatah, saya tengok muka dia. Lepas tu dia koyak, tak datang kelas dah. Isteri datang kelas, saya tengok, Kak, abang mana? Ini dia gelak. Ni kena jaga-jaga sikit kan. Kadang-kadang adab kita. Sebab tu kita kena tahu imam jika untuk diikuti, para sahabat follow macam tu sekali. Walaupun dia faham yang mana Nabi buat, Abu Bakar buat sekian. Tapi macam tu lah, kalau kita keluar, tiba-tiba ketua kita kata, solat 4-4. Solat 4 lah. Gaduh pula kan. Tak buat jemaah lain. Takkan dibuat demikian. Tidak ada sebarang alasan untuk buat jemaah baru. Jangan buat jemaah baru. Tak ingin tak sunnah, saya sunnah. Jangan. Jangan buat perangai tak sunnah itu. Baik. Ala kuliah kita sebutlah tentang kata Ibn Umar kisah ni. Tapi kisah yang satu lagi Ibn Mas'ud ada tajuk ni. Tajuk yang berkurang sama. Pasal masalah Uthman bin Affan. Cuma para ulama cuba perjelaskan kenapa Uthman buat. Ada yang kata kerana Uthman bin Affan dianggap diri dia orang Mekah, sebab dia punya isteri, dia punya harta benda dan sebagainya kat Mekah pun ada lagi. So dia anggap dia orang Mekah. Wallahu alam kan. Tapi basic dia itu antara jawapan cuba di reasonkan kenapa Uthman solat 4-4. Walaupun Rasulullah solat 2 zuhur, 2 asar. Baik. Jamak tamam dengan jamak qasar. Baik. Okey, warawa Ahmadu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Dan telah meriwayatkan Imam Ahmad daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu'. Dia kata innallaha, Nabi sabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiatuhu. Sungguh Allah Ta'ala suka untuk didatangi, untuk dilakukan atau diambil rukhsahnya sebagaimana dia benci didatangi maksiatnya. Ni basic dia macam ni lah. Pasal Allah Ta'ala maha kaya, maha pemurah. Bila dia berikan anugerah ataupun kelonggaran, maka sepatutnya kita ambil. Bukan kita kata macam, tapi saya rasa saya kuat. Bukan macam tu cara dia. Tak semua macam kalau katakanlah saya kaya kan, saya letak kat depan pintu ni makanan free kan, siapa makan ni lintas-lintas ambil seorang sebungkus. Lepas tu orang ramai kata macam, tak payah ustaz, kami kaya, kami tak perlu. Rasa je ni. Hatta kita bapak pun, kalau kita ni bapak kan, anak kita tawarkan, nak makan apa ambil lah, tak payah abah, kenyang. Terasa tak? Itu benda kena faham. Bila Allah Ta'ala berikan, dia maha kaya, maka dekat situ tak patut kita menolak. Sebab tu hadis Nabi ni menjelaskan perkara berkenaan. So basically, yelah, saya jumpa banyak kumpulan pelik-pelik yang tak solat pun ada. Tapi yang tak solat ni pula kelakarnya, dia tak solat. Tapi dia kata, buat apa pakai qasar-qasar? Sekarang ni tak perlu qasar. Tapi solat pun tidak. Dia tak solat langsung. Saya macam tak faham tau. Dia kalau tolak dia tolak qasar tu, kita faham lah kan, dia nak solat penuh. Tapi tak, dia reject terus kan. Dia tolak qasar tapi solat tidak. Dia silat masalah.
Kan? Yang silat. Pelik. Tak tahu kenapa. Baik. Okey, itu jadi daripada hadis Nabi, daripada Quran, surah An-Nisa 101. Daripada hadis Nabi, hadis Bukhari Muslim. Wa amal ijma', adapun ijma' pula, fal qasru minal umuril ma'lumati minad dini bid darurati. Maka qasar ni sebenarnya adalah daripada perkara yang sedia diketahui daripada agama secara pasti. Mana start kita belajar solat terus dah keluar dah tajuk ni. Turun temurun. Maksud dia para sahabat Nabi diajarkan Islam ke Yaman ke Mesir ke, dia pergi ke Syam ke, dia pergi Iraq ke, lepas tu berkembang Islam, diajar macam tu. Memang ini adalah ajaran yang diajar turun-temurun dari para sahabat Nabi SAW. Dan bahkan mereka kata ini adalah di antara perbuatan Nabi SAW. Maka tak boleh, ini ijma'. Ini ijma'. Ini adalah maksud dia ijma'. Sepakat. Mana kita duduk mana pun daerah dunia ni, kita pergi tempat yang ada Islam, yang solat 5 waktu, memang semua akan ada tajuk ini. Maksud dia diajarkan turun-temurun macam tu. Turun-temurun macam kita kan, atau nenek kita dulu, macam lah zaman 50-an atau 40-an ke sebagainya. Rakyat Malaysia ni pergi umrah ke haji ni sikit sebenarnya. Naik kapal, nak tunggu berbulan-bulan. Itu memang betul. Nak pergi tinggalkan Malaysia ni macam nak mati dah lah. Kan? Minta maaf, halal makan minum. Bismillah. Sekarang nantilah 2 minggu lagi I jumpa you balik. Lain sikit dah. Tak, bukan. Dia tak rasa ya kepayahan tempoh tu kan. Tempoh dekat kan. Naik kapal terbang 13 jam kan. Sampai kan, turun-turun. Zaman dulu naik kapal, kalau mati-mati tak nak campak ke laut je. Tak akan dibawa mayat tersebut. Jadi perbezaan keadaan tadi. Jadi macam zaman dulu, macam kalau kita perhatikan, orang Melayu kita tak dapat keluar. Tapi setiap yang membawa Islam kepada tanah Melayu ni pun ajar jamak qasar. Mana dia tak boleh kita kata tak pernah faham. Macam lafaz azan, datang Islam tu datang sekali dengan perkara berkenaan. Macam ni dipanggil maklum minad din bid darurah. Benda diketahui agama secara pasti. Tak perlu pada macam cari makan macam Zuhur, Asar, Isyak 4 kan, Maghrib 3, Subuh 2 ni pun sama juga. Kadang-kadang ada orang yang geng-geng yang apa Quraniyun kan. Apa jemaah Quran Malaysia ke atau geng-geng sesat kan, dia percaya Quran tak percaya hadis. Dia kata mana ada. Pasal problem sekarang ni, kalau awak terima Quran daripada para sahabat Nabi, so explanation tentang apa yang kena buat dengan Quran pun diorang bagi tahulah. Diorang yang ajar Islam ke Uzbek sampai ke mana-mana ni, diorang bawa Quran ni bawa sekali dengan terjemahan dan juga tafsirannya. Untuk praktis Islam pun diorang ajar. So basically tak boleh timbul daripada kita pula macam mana hadis. Tak ada. Awak cari hadis dia kan tak jumpa. Sebab apa? Sebab dia datang sekaligus. Kita ada hadis umum solat 5 waktu, kita ada hadis berkenaan dengan waktu-waktu solat, tapi berkenaan dengan jumlah rakaat dan sebagainya tak jumpa. Tak jumpa lafaz Nabi kata 3, 4, Nabi tak sebut. Sebab apa? Bila para sahabat pergi mengajar Islam, dia ajar terus. Zuhur macam ni, Asar macam ni. So kita faham lah. Itu basic yang kena faham betul-betul. Pasal pada asasnya perkara ni yang kadang-kadang geng-geng apa dekat Malaysia ni, geng makrifat, hakikat sebagainya kan. Dia kata awak nampak ke Nabi buat? Dia tak nampak Nabi buat, tapi kita nampak orang yang tengok Nabi buat, tunjuk pada orang yang berikutnya, tunjuk sampai kita. Kalau exactly sebenarnya macam mana Quran sampai macam tu lah dia. Quran sampai macam tu. So awak tengok Nabi baca tak? Kalau kita tanya balik soalan, abang nampak Nabi baca? Ni macam mana abang tahu Quran ni betul? Lepas tu dia gaduh kepala. Quran betul lah. Itu cerita kelakar tau. Kita pelik. Dia tolak apa pengertian, tapi dia ambil teks. Kita tanya teks ni apa dapat mana? Quran ni, Quran. Abang baca alif lam mim ni kan. Apa dapat mana? Dan kenapa baca alif lam mim tak baca alam je? Pasal para sahabat dia nukilkan semua sekali, serentak. Sebab tu kena faham bila kita kata ini kalamullah. Kemudian cara faham kalamullah tadi, diorang ajar. Diorang bukan datang baca, ambil lah, baca sendiri. Tak ada. Diorang ajarkan. Sebab tu Nabi bila hantar Muaz bin Jabal ke Yaman kan, benda first dia ajar. Nabi kata dengan dia, innaka ta'ti qaumin ahli kitab. Engkau datang pada satu kaum dengan ahli kitab. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau ajak mereka untuk bersyahadah tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Fa'in, kalau mereka buat, mereka terima,
maka ajarkan mereka, Allah Ta'ala fardu atas mereka solat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka terima dan ajar mereka, Allah Ta'ala suruh ambil daripada harta orang kaya mereka, beri pada orang miskin mereka. Ini antara dalil yang dipakai oleh sebahagian para ulama untuk kata zakat jangan keluar kawasan. Zakat jangan keluar kawasan, ambil dari orang kaya mereka, bagi para orang miskin mereka. Dalam negeri yang samalah dipakai. So sudut tu yang kita perhatikan, apa benda-benda macam ni yang kadang-kadang kita yang belajar agama pun tak peka tau. Permainan geng-geng sesat ni, dia main-mainkan ayat Quran, dia kata sekian-sekian, tak ada. Dia lupa sebenarnya awak terima Quran ni, para sahabat mengajar Quran, dia kan mengajar Quran bacaan saja. Dia ajar maksud sekali. Sebab tu praktis Islam tu, kita pergi sampai ke China pun, walaupun dia orang pelat nak cakap apa, dia raw R tak ada kan, Allah kan, dia atau pergi India pun apa, ada telo lidah mereka, tapi cara sama, rukuknya, sujudnya. Masalah kalau pergi Indonesia tiba-tiba jadi apa, laju 23 rakaat 7 minit tu, itu diorang reka sendiri. Kami telah buat ini semenjak 400 tahun. Kita kata Nabi ajar Islam lama lagi daripada tu. Kalau lami lagi tua lah. Ada pula dia pergi cakap 400 tahun lepas. Mana dia buat bid'ah 400 tahun lepas? Faham tak? Jadi basically kalau kita perhatikan, pergilah ke mana dunia ni, ini maklum minad din bid-darurah. Okey. Wa qad ajma'at 'alaihi al-ummatu. Sebenarnya telah bersepakat ke atasnya seluruh umat. Wa 'ala hadha, dan di atas ini, fal muhafazatu 'ala hadhihi sunnati. Di atas ini maka menjaga, di atas menjaga, memelihara di atas sunnah ini, wal akhdhi bihi, wal akhdhu bihi bihadhihi rukhsati, dan berpegang dengan atau mengambil dengan rukhsah ini, aula wa afdalu min tarkiha, lebih utama, lebih afdal daripada kita tinggalkan. Sebab nak kekalkan ia sebagai syariat. Sebab Nabi, kita ulang balik, Nabi tunjuk pada para sahabat tunjuk dan sebagainya, mereka ajar Islam macam tu. Itu tak sepatut kita buat. Cuma macam saya kata lah, ada kumpulan kat Malaysia ni, dia pergi persoalkan, zaman dulu yelah susah, sekarang ni semua masjid ada. Padahal zaman dulu untuk solat fardu, dia tak perlu pun bangunan. Pergi tepi jalan tu, solat je kat situ. Bukan perlukan kepada bangunan pun. Itu asas pertama kan, terutama ketika musafir. Cuma zaman sekarang jangan buat tepi jalan kita terang itu salah. Dan sebab nanti langgar disodok di lori nanti kan, masalah. Baik. Okey, bal karaha ba'du ahli ilmi, bahkan memakruhkan, kariha ba'du ahli ilmi, bahkan memakruhkan sebahagian ahli ilmu, al-itmama fi safari, perbuatan mensolatkan penuh atau cukup ketika musafir. Bagi siapa yang buat akan pakai kisah Osman lah. Bagi siapa yang buat pakai kisah Osman, tapi bagi yang dia tak buat, dia kekal ikut Nabi SAW punya arahan. Wa dzalika li syiddati mudawamatin Nabi SAW wa ashabuhu mudawamatin Nabi SAW wa ashabihi ala hadhihi sunnati. Dan itu adalah kerana bersangatan, berterusan, sentiasa Nabi dan para sahabat baginda di atas sunnah ini. Wa anna dzalika kana hadyuhu al-mustamirru ad-daimu. Dan itu dahulu adalah petunjuk baginda yang berterusan, yang sentiasa. Maka jangan tinggalkan. Bila kita tinggalkan, nanti datanglah bid'ah. Jangan tinggalkan sunnah kecuali akan datang bid'ah. Itu logik, asas. Bila kita pegang sunnah, bid'ah tak boleh masuk. Dan bila kita pegang, tak ada sunnah kita pegang, last sekali masuklah. Macam kes dululah kita ceritakan berkenaan dengan tajuk, bila kita tinggalkan baca Al-Baqarah untuk elakkan syaitan masuk rumah kita, datang Yasin. Nampak tak? Dia tukar kan. Bila tak buat yang sunnah, kita akan buat yang bid'ah. Automatik. Sebab tu sunnah ini kena dibiasakan, diajarkan. Kita buat dengan anak-anak kita, kita ajarkan sampai dia tahu. Kita musafir, kita macam ni solat kita. Kita kat rumah, macam ni solat kita. Dan terutama kalau lebih baik kalau kita buat secara berjemaah, supaya disedari sebab Nabi dengan para sahabat sentiasa berjemaah hatta ketika musafir, hatta ketika perang, hatta dalam peperangan, supaya menjadikan kesatuan berlaku di situ. Baik. Al-mas'alatu tsaniyah, tu persoalan yang kedua dalam masalah qasar solat. Fi tahdidis salati allati yajuzu fiha al-qasru. Dia kata dalam menetapkan solat yang harus padanya pemendekan. Dia kata as-salatu allati yajuzu fiha al-qasru hiya salatu rubaiyat, salatu rubaiyatu. Okey, solat yang harus padanya pemendekan ialah solat yang 4. Solat yang 4. Wahia salatul zuhri wal asri wal isya'i. Dan dia adalah solat zuhur, asar dan isya'.
Wala tuksaru salatus subhi walal maghriba ijma'an. Dan tidak dipendekkan solat subuh, tidak juga solat maghrib, ijma'. Ini kesepakatan tadi. Tak pernah Nabi pendekkan maghrib jadi 2. Tak pernah Nabi pendekkan subuh jadi 1. Qasar itu berlaku. Sebab tu benda ni nak tahu siapa. Sebab ini yang dia ajarkan turun-temurun daripada para sahabat. Ajar Islam kepada orang. Orang yang belajar tadi ajar anak cucu dia. Sampai sekarang difahami. Cuma kita zaman sekarang muncul geng-geng pelik-pelik ni kan. Dia baca-baca tu macam tapi dia tapi lagi. Di Islam baru. Tapi kadang-kadang kita balik pada basic lah. Kalau dia kata nakkan pengertian berkenaan, macam saya pernah jumpa seorang tu, tapi hamba Ta'ala ni dia sempat taubat, alhamdulillah kan. Jumpa sembang, dia mula-mula datang tu dia kata apa, your school of thought is not my school of thought. Sekolah kefahaman ustaz bukan sekolah kefahaman saya. Tapi saya jahat kan, saya katakan dia, bang, kalau sekiranya kita ni kan, ada abang kita ni, rumah dia ni ada agreement. Tulis macam-macam kat situ. 12 months dan sebagainya. Saya bagi pada abang boleh tak terjemah sendiri sesuka hati. Macam month tu ikut Islam ke ikut kafir? Kan dia ada beza kan? Bulan Islam, bulan kafir. Bulan Islam ikut bulan tu. Bulan kafir ikut matahari. Saya kata dengan dia, boleh tak? Oh, tak boleh. Saya kata kenapa? Sebab bukan saya tulis dan saya bukan pakar undang-undang. Jadi abang jadi pakar Quran. Saya kata, dia pakar Quran dia. Dia seorang accountant satu jabatan besar dekat Malaysia. Tapi alhamdulillah lah, lepas daripada kes tu dia pergi solat. Mula tu dia berhenti solat, tak pergi solat. Tapi bila kita argue kat dia, tapi sampai saya nak balik tu, dia masih lagi kekal. Dia kata tak apa, dia kata ustaz ada pandangan ustaz, saya ada pandangan saya. Saya duduk dengan dia daripada pukul 9 malam sampai 2:30 pagi. Tahu apa benda cakap. Kawan-kawan dia datang lah. Kawan-kawan dia datang, ustaz tengah sembang setan. Dia kata macam tu. Tapi Allah lah. Tapi nak faham kan, yelah, pasal benda ni anda akan berhadapan. Percayalah cakap. Anak-anak kita nanti akan ada tajuk macam ni. Macam apa, masa ingat adalah seorang abang saya, tapi dia taubat lah, meninggal lah, SWT ampunkan dia. Saya ingat waktu saya kecil, pernah bapak saya suruh solat. Dia boleh kata apa, kita dah kenal tak payah solat, dah kenal tak payah solat. Lepas tu bapak saya kata, Nabi solat bengkak-bengkak kaki, engkau siapa? Nabi solat sampai bengkak kaki, engkau siapa? Bapak saya cakap yang itulah. Tapi alhamdulillah lah, dia apa, dalam zaman hidup zaman muda-muda ni suka cari ilmu bukan-bukan, tinggal solat. Ini benda biasa. Dan dalam masyarakat Malaysia kita ni sebenarnya bab solat ni, percayalah kan, ada perangkaan dibuat, boleh kata hampir 80% tak jaga solat. Saya tak pernah kira, tapi orang yang buat perangkaan ni apa, daripada Universiti Malaysia buat satu statistik, dapati macam tu. Dia lain datang kelas macam ni, muka ni je. Cuba buat stadium. Macam kita buat kelas macam ni kan, yang tengok online. Berapa posen je kan orang. Kan? Cuba try kita buat apa? Mari tengok hantu. Juta kot. 100,000 orang. Beratur tunggu kan. Mana hantu? Tak ada. Yang ada saya budak tu buat bongok kan. Dia duduk diri dengan hadap je. Orang pun tengok. Astaghfirullahalazim kan. 2 million view kan. 2 million view. Gilanya. Nak faham kan, kita nak faham kan sebenarnya anda yang jaga solat insya-Allah adalah makhluk pupus. rare kan. Makhluk yang jarang-jarang. Semua taklah banyakkan orang-orang seperti anda. Memang kisah benar. Bukan benda kecil. Memang apa, hatta guru-guru kadang-kadang kat sekolah sibuk dengan timing langgar solat. Kan, datang-datang sibuk nak masuk sekolah, tak sempat solat subuh pun ada. Travelling kan. Macam terutama zaman sekarang ni, zaman di mana apa, orang nak keluar daripada rumah takut jam dan sebagainya kan. Ramai tak solat. Percaya tak sebenarnya? Dari sekolah dah train. Inilah. Baik, orang pula bila buat solat pula, bila anak start solat, bapak dah rasa terancam. Anak solat kan, kita bapak ancam, anak solat. Dia rasa terancam. Kau ikut ajar sesat ke? Astagfirullah kan. Tapi lah zaman 80-an bukan setakat ni akak yang pakai niqab ke pakai tudung kan. Zaman tu jangan cakap. Anak balik pakai tudung pun mak marah. Zaman tu. Sekarang ni lah, tapi lah benda-benda tanda kiamat yang berulang kan. Hilang ada ilmu, nanti jahil balik. Betul, naik balik tu jahil balik.
Dia berulang antara tanda kiamat yang akan datang dan pergi. Itu basic, ni jaga-jaga sikit. So tu ni ijma'. Maksud ijma' tadi memang turun temurun, tak pernah ada sebarang idea buat lain. Yang ni datang tiba-tiba datang, saya rasa kan, saya rasakan tu masalah. Yang tanya soalan, awak dapat mana terjemahan tadi, tafsiran tadi? Kalau tak nak ikut yang para sahabat terjemahkan, tak nak ikut tabi'in aja, tak nak ikut tabi'in dan terus turun-temurun dipelajari, awak nak ambil yang mana? Tafsiran mana awak nak ambil? Itu masalah. Kan? Ni jaga sikit. Kadang-kadang benda ni jadi apa? Sensitif. Sebab ialah kita tengok depan mata kita benda ni berlaku, sedih. Banyak umat Islam kita ni, kan lah, tengok hantu ramai. Tengok movie. Malam ni berapa ramai kita tengah tengok Netflix, tengah tengok movie sekian, sibuk nak pergi wayang, kan? Tengok bola, KL menang. Saya KL 1-4. Baik. Saya Ustaz Kuala Lumpur. Baik. Okey, baik. Kenapa kita ijma'? Li fi'lihi sallallahu wa li fi'lihi sallallahu wa ashabihi min ba'dihi. Kerana perbuatan Nabi SAW dan para sahabat baginda selepas baginda tiada. Berterusan dibuat macam tu. Wali qauli Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan kerana kata-kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, okey. Yang ini daripada Aisyah pun ada lafaz yang lebih kurang sama. Faradallahu salata ala lisan nabiyikum fil hadari arba'an. Telah memfardukan Allah Taala solat di atas lidah Nabi kalian ketika hadir, tak musafir. Hadar tu maksud dia hadir, tak musafir. Arba'an 4. Wa fis safari raka'ataini. Dan ketika musafir 2 rakaat. Maka ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha cerita pun sama juga. Yang Aisyah ceritakan solat difardukan asalnya dua saja. Kemudian bila dah reside di Madinah, barulah Zuhur jadi 4, Asar jadi 4, kan, Maghrib 3, kan, Isyak 4, Subuh kekal 2. Kemudian bila musafir dia jadi balik macam asal. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Cuma Maghrib kekal 3. Baik. Dia kata fadalla ala anna rubaiyata hiyal maqsudatu. Ya, maka ia menunjukkan kepada yang rubaiyah itulah yang dimaksudkan oleh hadis ini. Yang 4 tu jadi 2. Okey, baik. Al-mas'alatu tsalitsatu. Persoalan yang ketiga, fi haddis safaril ladzi tuksaru fihi salatu wa nau'uhu. Dia kata fa nau'ihi, mengenai batasan musafir yang dipendekkan padanya solat. Okay? Batasan musafir tu, apa jarak dia? Dan bentuknya dia kata kat sini, haddus safaril ladzi tuksaru fihi salatu 16 farsakhan takriba. Batasan musafir yang dipendekkan padanya solat adalah 16 farsakh. Wahia arba'atu burud. Dia 4 barit. Ni lafaz cara kiraan orang Arab zaman dulu. Dia 4 barit. Okey. 4 barit tu 16 farsakh. 1 farsakh 3 batu. 1 farsakh 3 batu. So 16 kali 3 48. 48 Ini pasal dia ini. Okey, sebenarnya ini yang kita panggil apa, masalah kat sini. Saya jumpa juga ada orang yang kata asal ikut Ibn Taimiyah rahimahullah, asal saja orang tu rasa dia musafirlah. Kadang-kadang jarak tu tak sampai pun jarak berkenaan. Yang kita bimbangkan zaman sekarang ni ada orang dia qasar solat ataupun dia anggap musafir hanya kerana kepayahan untuk pergi. Tajuk asal kita tak bincang masalah kepayahan sebenarnya. Safar betul kalau ikutkan pada logiknya zaman Nabi dahulu bila sebut 2 marhalah yang orang sebut tu, itu sebenarnya 2 trip unta. Unta zaman Nabi dahulu akan buat 2 trip. 1 trip pagi, siang, 1 trip malam. Dan di situ ada masalah sebenarnya. Unta tu akan boleh jalan banyak sejauh mana? Berapa kelajuan unta? Speed unta 1 jam apa? Berapa tu? Tak dia orang ada kira. Saya tak ingat. 6 batu ke mana dia? Okey, jap. Dia kalau lari 65 km per hour, walking. Dia jalan je. 40 km sejam. Bukan, tak nak itu. Nak dia jalan. Kau tak saya 6 je. 6 batu sejam.
Kan dia bukan, dia kan lari pun dia keletek. Kan dia jalan gitu, kelekak kan. Kan dia tengok kan unta jalan, dia tak laju pun. Okey. So dari dia ada trip siang, ada trip malam. Okey, trip tadi tu yang panggil marhalah. Sebab tu orang kita sering pakaikan dua marhalah tu sebab memang zaman Nabi dahulu kan disebut musafir sehari semalam. Zaman Nabi dahulu, even dalam Bukhari pun lafaz macam tu. Okey, lafaz tu ada yang dia kata yang itu lafaz daripada Bukhari tu. Okey. Saya baca Dia kata wabil amyal samaniyata wa arba'una mailan samaniyata wa arba'una mailan, dan dengan batu 48 batu. Wa huwa ma yuqaribu 80 kilometeran. Dia lebih kurang dalam 80 kilometer. Okey, wa samman Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa lailatan safara. Nabi dahulu namakan perjalanan sehari semalam sebagai musafir. Macam Nabi ketika sebut kalau tidak musafir seorang wanita beriman Allah Taala dan hari akhirat sehari semalam kecuali dengan mempunyai mahram. Lepas tu Nabi pernah sebut juga musafir dengan 3 hari 3 malam. Nabi sebut dengan hari dan malam, siang dan malam. Sebab tu kat sini yang datang sehari semalam tu menjadi ayat 2 marhalah tu. Sebab within a day and a night, sehari semalam tu, unta akan 2 marhalah, satu perjalanan siang, satu perjalanan malam. Tapi ada masalah kat sini. Jarak dia tak boleh kita samakan sebab unta muda lain, unta tua lain. Musim sejuk jalan lain, jalan musim panas lain. Kemudian barang banyak ke, barang sikit ke, semua benda tu mempengaruhi pergerakan unta tadi untuk bergerak kan satu trip. So dia orang sebut 2 marhalah tadi kan, orang kita cakap 2 marhalah apa tu? 2 marhalah tu apa? Semua hilang ayat kan. Sebenarnya 2 marhalah tu adalah perjalanan siang malam bagi unta, kenderaan yang zaman berkenaan. So jadi ada trip siang rehat, trip malam rehat. Jadi perjalanan sehari semalam tu itu maksud dia. Yang sebut 2 marhalah. Tapi okey, yang sahih ni datang ni yang kita sebut 48 batu ni, 16 farsakh 4 barit ni atau 48 batu ni, dia adalah wakana Ibnu Abbas wa Ibnu Umar. Wakana Ibnu Abbasin wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaksurani wa yuftirani. Mereka dua pendekkan solat dan berbuka puasa fi arba'ati burud, pada 4 barit. Dan satu barit kita sebut apa? Satu barit 4 farsakh. 4 barit 16 farsakh. 16. Satu farsakh 3 batu. So kali kan dia dapat 48 batu. Wahia sitata asyara farsakhan. 4 barit tu sama dengan 16 farsakh. Satu farsakh satu farsakh 3 batu. So darabkan dapat 48 batu. Ini paling sahih datang daripada para sahabat Nabi SAW berkenaan dengan jarak. Ini yang tajuk asal. Kadang-kadang ada orang dia pakai, dia kata dalam hadis Nabi tak ada yang jelas. Betul? Saya setuju. Tapi kita berpegang juga bahawa kalau sekiranya ada daripada para sahabat panduan untuk itu, kita patut pegang. Sebab mereka takkan buat, dan 2 orang ni menjadi saksi, takkan mereka buat kadar jarak tersebut atas alasan mereka sendiri. Macam mana? Okey, apa tu kejap itu terangkan. Okey, masalah sahala atau tak sahala kita ni balik. Okey. So basically kita kena fahamkan bahawa jarak perjalanan tersebut mesti mencecah atau melebihi 40 batu ataupun 86 atau 82 km lebih kurang. Kalau kita bergerak kan, batu perjalanan kita, okey. Masalah pergi dan balik ni macam ni. Kalau kita memang pergi dan balik, macam kita dari sini pergi Putrajaya dan kita balik dalam masa yang sama, ataupun macam ada dahulu anak saudara saya daripada Uluyam, dia kerja dekat Shah Alam, one trip 60 kilo pergi, lepas tu dia kena balik pula, dia tak tidur kat sini pun, dia tak lepak sini. So satu trip dia akan patah balik. Dia sekali selagi kita ada pergerakan moving around melebihi jarak 80 km, maka anda boleh jamak dan qasar. Sebab anda faham pasal kita tak habis jalan lagi. Unless anda kata tak lah, saya tak tidur sini start. Ada masalah timbul tajuk awak dah berhenti jalan. Dan ada perbahasan kat situ timbul bahawa anda tak dapatlah berkenaan perkara tersebut. Tapi kalau dia pasal kita pergi dan balik macam orang yang kerja dispatch. Kalau pandai kira, macam hari ni nak pergi mana? Putrajaya. Lepas Putrajaya pergi Cyberjaya. Cyberjaya pergi Kelana Jaya. Kelana Jaya Pelataran Jaya. Dia kira kan. Semua movement tadi dia kira-kira keluar rumah dia kan.
pusing ke sini ke sana, walaupun jarak dia KL Selangor je, tak pergi masuk Perak pun, tapi memang pergerakan dia, dia boleh jamak dan qasar. Apa dia? Ini ajar ni, kita ajar. Dia saya bagi tahu ni. So balik pada asal, macam orang tu kata pasal kita tak pergi macam kalau one trip kan. Kita pergi sahaja, lepas tu kita lepak sana. Itu tajuk lain. Kita dah berhenti perjalanan. Ni sekarang ni awak pergi touch, beli barang, contoh macam buat urusan dekat apa? Dekat immigration, dekat mana? Apa dekat Jabatan Agama Islam. Dekat Putrajaya tu. Dah ambil, lepas tu balik kan. Awak tak habis lagi lah. Touch and go kan. Kita pap. Habis urusan 1 jam, lepas tu balik. The same day. Hari yang sama awak balik. Maka kira lah benda tersebut. Tapi kalau kata awak pergi sana, pergi mengadik-beradik, lepak tidur, dan hilang lah tajuk tadi. Then you lose it lah, hilang lah. Pergi one trip kan, pergi 60 kilo. Lepas tu lepak sana, golek-golek, makan ayam panggang. Lepas tu sekian, tak ada lah. Tak dapat lah tadi. Faham tak? Adapun kalau dia kata memang pergi dan balik, memang kita pergi dan balik. Macam tadi Mak Dispatch kan, dia pusing sini. Okay, dia rumah dia katakan dekat Gombak. Dia Gombak. Lepas tu daripada Gombak, dia dah tengok dah, hari ni bos dia suruh pergi mana. Jadi kira lah daripada sini, pergi sini kan. Dia kata dah habis, dapat dah jarak tersebut. Macam saya, kalau contohnya macam hari saya kena mengajar dekat Putrajaya. Tapi hari yang sama juga saya kena pergi mengajar dekat, pagi kuliah duha dekat Taman Sri UK. So daripada rumah saya pergi Taman Sri UK tu 50 kilo. Daripada Taman Sri UK pergi ke Yayasan Taklim, waktu tu saya ngajar Yayasan Taklim kan, diploma, saya pergi situ dalam 40 lebih. Lepas tu lagi saya nak pergi pula ke Putrajaya. Saya tak berhenti, saya tak balik rumah. Tapi cuma saya sampai kat masjid, saya tak buat lah. Ketika saya solat isyak, ketika saya maghrib, saya solat macam tu. Tapi kadang-kadang sampai di Yayasan Taklim, masa saya akan keluar balik, saya tak berhenti lagi. Saya daripada rumah saya, Taman Sri UK 50. Patah balik ke sini, katalah 30, dah 80 dah. Saya nak pergi lagi. So saya tak habis lagi journey saya. Belum lagi daripada sana kan saya balik pula. So bila sampai di Yayasan Taklim, saya akan jamak dan qasar. Walaupun macam mana? Saya tak tidur pun, saya tak lepak pun. Tak boleh bakar, tak ada masalah. Makan-makan tak ada masalah. Yang pentingnya kita tahu awak keluar tu berjarak berapa. Ni kalau tak tahu keluar jarak berapa, masalah lah. Nak ke mana lah? Tak tahu. Tak boleh lah. Kau orang perempuan suka jalan tanpa tujuan. Orang lelaki dia ni sikit. Nak keluar mana, pergi tempat tu balik. Dia set dah. Nak pergi sekian-sekian, tempat sekian. Ni lelaki lah. Kalau perempuan tak pergi sana, tapi nampak, cantik pula gunung tu. Pergi sana. Cantik pula sungai tu. Pergi sana. Jenuh lah. Ya. Jarak tersebut. Saya tak dapat. Saya daripada rumah saya ke sini 30. Balik 30. Tak dapat. Tapi kalau saya keluar, kan, contoh saya keluar, waktu baca salam dekat Makoba pun. Waktu macam saya, ni kan, pagi pergi dekat Taman Sri UK. Lepas tu tengah hari pergi dekat Yayasan Taklim. Dari Yayasan Taklim pergi Makoba. Makoba pergi pula Putrajaya. Saya punya route perjalanan. Lepas tu kadang orang kata saya ada di mana-mana. Ya, saya kenderaan saya laju. Jadi kadang-kadang saya macam hari tu saya keluar dari rumah pukul 9. Lepas habis kelas Baitur Rahmah pukul 9, saya habis kat rumah, saya datang sini 20 minit. Ini wali. Tak payah baca bismillah 41 kali. Kasar kali lah pasal awak musafir. You are considered musafir, tajuk dia. Pasal kita memang, itu journey tadi. Tapi macam, kalau akak pusing-pusing dekat pasar raya, tak lah kan. Macam, kejap lagi Sogo, lepas tu nak pergi sekian. Sekian dalam, tak sampai jarak tu. Tajuk dia adalah kira jarak. Hari ni nak pergi mana? Kita nak pergi mana, kira. Kita pergi sekian. Lepas tu dari sini pula, pergi sini. Berapa? Pasal pada orang yang pergerakan tadi tu, itu dapatlah jarak tersebut. Dia tak habis journey dia. Pasal perjalanan dia memang memakan lebih daripada jarak tersebut. Faham? Walaupun in the end, hujung katakanlah tadi Gombak kan, dan sekali dia punya destinasi terakhir dia Greenwood dengan rumah dia taklah jauh mana, tapi daerah berbeza kan. Last destinasi dia kat situ. Katakan dekat sampai situ dia solat isyak dan maghrib isyak itu jamak qasar. Tak ada masalah.
Faham tak? Pasal dia punya journey daripada tadi, dia pusing. Siap jogging lah. Jogging tak kira lah. Tempat yang memang dia punya perjalanan. So, tajuk asal dia adalah masalah jarak itu. Bukan masalah susah. Bukan masalah kena letih penat. Banyak orang kadang-kadang dia rasakan macam tak ada apa-apa pun, macam awak naik kapal terbang pergi ke Kota Baru. Tak ada peluh. Kan tak ada peluh kan, kita naik pukul 9 sampai dah. Pukul 8 naik, pukul 9 sampai. Lepas tu tak susah pun. Boleh ke jamak kasar? Boleh kita gaduh muka. Dia masalah jarak, dia bukan masalah susah. Tak disebut susah pun. Faham tak? Kalau ikut asal ayat Quran, bukan setakat masalah susah. Masalah kena ada ancaman untuk dibunuh. Tapi in the end Nabi kata apa? Ia sedekah. Ya Allah sedekah kepada kamu, maka terimalah sedekah Allah. Tak nak buat sudahlah. Dia kata tak nak buat sudah. Tapi balik pada asal pasal journey tadi. Faham tak? Kalau akak tidur kat sana, tajuk lain. Tidur kat sana. Macam saya kalau anda kata pergi rumah adik saya, adik ipar dekat Sungai Merak. Saya kira pergi dalam 50 je. Tak dapat lah. Saya tidur sana lepak lah. Tapi saya pada hari saya pergi rumah dia, saya pergi ngajar. Pergi ke sini, pergi ke sana, sampai rumah dia, memang saya dapatlah jarak tersebut. Tapi saya dah rancang memang saya nak pergi ke mana. So your journey, walaupun kat sini dia ni 50 tau, tapi akak kena pergi sini, baru pergi sini. Then you have all the jarak tadi. Faham? Dia tak boleh hadam gitu. Nampak macam iyo ke tidak ustaz ni. Nak hadam macam payah, macam iyo kan. Ni saya nak fahamkan. Sebab saya, tapi bila sampai situ, isteri saya dia one trip saja, dia sampai kat situ. Dia tanya saya boleh tak? Tak boleh. Sebab dia straight. Dia berhenti situ. Dia tak pergi lebih daripada itu. Saya dah pusing tempat, macam-macam tempat saya pergi. Faham tak? Sebab tu kalau nak pergi mana-mana, ni masalah dia. Bila musafir ni, dengan faham musafir ni sebenarnya anda buat persiapan untuk keluar tu nanti apa akan jadi. Kalau sangkut kat sini, macam ada orang dulu kesian. Dia kerja sampai pencen dekat dia datang dari Batu Arang, kerja kat Menara Rebung. Jauh tu. Tapi mungkin dalam 70 something kan. Cuma dia okey, bila tanya saya kata bila nak keluar rumah tu dia buat persiapan tak? Ke macam pergi kedai beli coklat. Tak kan, dia akan tengok tayar kereta, tengok minyak cukup ke tidak. Itu journey lah tu. Itu safar lah tu. Kalau dia kata awak macam keluar kan pakai singlet je kedai beli coklat. Tak ada lah. Nampak dah tak pergi, tak ada journey di situ. Ini beli persiapan. Tengok cukup tak? Smart Tag ada tak? Sekian-sekian ada tak? Itu menunjukkan kita ada perjalanan. You are on a journey. Tapi kalau dia kata keluar-keluar kan, gimana? Pergi Sogo. Kenapa? Rebut barang potongan harga barang. Tak ada lah. Tak ada lah jamak. Tak ada kosar. Jangan kosar-kosar dah. Ada. Saya dengar ajaran pelik iaitu kosar kan? Jamak shopping. Kan jamak, bukan jamak hujan. Jamak shopping. Sebab apa? Hari ni kalau lambat ustaz sale habis. Ini tak ada tak ada. Hatta macam kes yang masalah kalau kita sangkut dalam jam pun kita bukan jamak. Ni sekarang macam tu kita sangkut daripada rumah kita kan. Daripada katakan Menara Rebung pergi ke Shah Alam. Actually saya kira jarak 25 kilo je. Tapi perjalanan tu masa 2 jam. 2 jam kalau kita masuk highway, kita sampai mana lah? Ipoh tak? Sampai Ipoh dah. Tapi oleh kerana jarak kita tak cukup, walaupun struggle nak masuk jalan, nak ngimpit orang sebagainya, anda bukan orang yang musafir. Itu je. Tak boleh lah. Kalau rasa nak, merayau dulu. Merayau dulu. Tapi itu kena faham betul-betul. Pasal ni jarak. Kita bincang masalah jarak yang ada sahih daripada perbuatan para sahabat tadi dijadikan tajuk. Jika tidak, kalau orang tu ikut Syekh Albani sebahagian pendapat dia dan termasuk juga Ibn Taimiyah rahimahullah, Imam Syaukani dan beberapa orang lagi, diorang tak kira jarak. Alasan dia daripada Nabi tak ada hadis yang sahih. Betul? Saya setuju tak ada yang sahih. Sebab Nabi kata sehari semalam. Bila sebut sehari semalam tadi, yang sebut tu yang 2 marhalah tu. Problem dia kita tak ada jarak tepat. Apa dia? Unta tu pun jarak. 1 jam dia berapa kilometer dia jalan? 1 jam. Dia keletak kan jalan kan.
Itu saya tak ingat. Saya kata kalau jalan 6 batu. Check balik. Dia check balik. Tapi yang sprint dia kejar, dia berlari itu lain. Unta time kita bawa jalan kat padang pasir, journey tu, dia tak berlari macam tu. Dia tak race. Dia jalan slow. Bahkan dinamakan unta ni kapal padang pasir. Kapal macam mana bergerak? Yang tu kan. Macam tu lah unta. Dia tak ada. Jadi sebab tu faham tak ada nombor khas. Cuma kita ada sahih daripada para sahabat Nabi tentang jarak berkenaan. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengqasarkan solat berbuka puasa pada jarak 4 barit atau 16 farsakh ataupun 48 batu. So kita ada nombor sekarang ni. So better kita ambil nombor tersebut. Daripada kita kata tak ada batasan dan semua orang buat suka hati. Tangguh je lah. Orang yang dalam jam tangguhkan solat sahaja. Tangguhkan solat dan syar'i. Boleh tangguh solat. Terutama macam zaman kita sekarang ni, kes timbul tajuk masalah COVID-19 dan sebagainya, bla bla bla, nak berhenti RNR, tak tahu apa jadi dan sebagainya. Kan? Ataupun ketika mana nak berhenti solat tak boleh, teruskan jalan lah. Sampai rumah dan sebagainya, solat lah. Ini kes apa yang diterangkan oleh Dr. Basit Hafizahullah. Yang orang tak puas hati, tajuk apa benda kan. Dia kata macam kita nak berhenti tak boleh. Berhenti tepi jalan kan, nanti sodok di lori tak boleh. Nak masuk NR tak ada ruang tak boleh. So jalan je lah. Hatta kalau orang tu dia keluar pukul 5, ada jadi kes. Tak masuk subuh lagi, dia cadang nak berhenti dekat Rawang lah kat mana, tengok penuh. Tak boleh jalan dengan jam. So dia bergeraklah terus sampailah mana dia boleh sampai lapang, boleh solat dan berhenti solat. Kalau tak jalan terus. Kalau katakanlah jam sampai ke Sungai Petani, sampai Sungai Petani lah. 3 jam, walau 3 jam. Sebab nyawa dia kan berharga. Tapi tu boleh tak solat dalam kereta? Tak payahlah, tunggu sampailah. Macam Nabi tangguhkan ketika gali parit. Nabi kat tangguhkan solat. Nabi berhenti makan, tapi tak berhenti solat. Apa dia? Ustaz nak tanya, isu kalau macam jamak takhir kan? Kan hujan apa, jadi kita tak boleh berhenti mana-mana dan kita terus balik rumah. Ya. Masih lagi gali. Bukan, dia tak jadi tajuk jamak dah sebenarnya. Kalau tanya saya, anda melewatkan solat tersebut, itu je. Sampai rumah, anda dah bukan orang yang musafir dah. You lost your title as orang yang buat dalam perjalanan. Dah hilang title tersebut. So just pray it like that. Solat je lah. So tapi kena qada lah yang Jangan sebab qada pun. Pasal kita tangguh dengan sebab. Tak boleh bincang macam qadaan. Nabi tak pernah cakap. Ketika Nabi SAW solat, bangun lewat dengan para sahabat. Nabi panggil, actually kalau ikut riwayat, Nabi siap suruh diorang bangun, bersihkan diri, tukar tempat lain. Kemudian Nabi lepas solat, Nabi kata apa? Man nasiya salatahu, barang siapa terlupa solat dia, falyusalliha idza dzakaraha. Solatlah ia, solat tadi bila dia teringat. Walaisa alaihi illa dzalik. Tiada ke atas dia kecuali itu. Nabi tak ada kata qadaan. Nabi tak sebut. oh jadi saya kena solat Zuhur 4 rakaat dengan asar. Ya, 4 rakaat juga. Kalau anda kata akak berhenti macam katakanlah akak punya tempat rumah akak tu U10 Masya Alam, akak berhenti dekat Bukit Jelutong U8, solat dekat situ masih boleh lagi. Berhenti dekat stesen Petronas tu solat, tapi sebelah je, walau sebelah pun. Ataupun berhenti kat Shell U9 U9, depan sikit U10, tapi akak berhenti situ masih lagi lah. Bukan, dia masih lagi kosar pun. Qasar dan jamak masih dia masih lagi seorang musafir. Sampai rumah tak adalah. Normally orang bila tangguh dah macam letih, penat kan, macam dah kepala pun dah macam apa? Macam tak boleh lah tengok muka orang pun rasa nak marah. Jadi kan kita balik rumah teruslah. Sampai rumah, perbuatan kita tu menangguhkan solat saja. Nama dia. Tak payah niatkan jam'an wa qasran, tak payah. Solat je. Macam kita nak cakapnya, ya Allah, ini solat asar tadi tak solat lagi. Allahu akbar. Ya. Kan simple, macam kita bincang niat dahulu kan. Tak perlu macam usolli ke? Usolli kan? Tak, kan kita kata, ya Allah ini Zuhur tak solat lagi. Tadi aku tak sempat solat, ya Allah ini Zuhur tadi. Allahu akbar. Aku tanya, 4 ke 2? Lah, dah sampai rumah. 4 lah. Faham tak? Basic tajuk dia simple je. Itu kes penangguhan solat dipanggil. Whatever kita tangguhkan, bila sampai waktu tu, itulah waktu kita. Macam orang tu kalau dia bangun pagi kan, pukul 8 terjaga, itulah subuh dia.
itulah waktu dia. Bila dia tersedak, itulah waktu dia. Tak timbul masalah qadaan ke adaan ke qadaan, adaan ke qadaan kan. Kita cakap, ya Allah, ini subuh tak solat lagi. Allahu akbar. Dah habis lah. Faham kan? Simple kan? Sibuk. Yep, saya. Okey. Okey. Kalau kita dah solat belum? Belum solat lagi, sampai rumah. Kalau anda kata, kalau kita sampai di rumah kita, kita dah hilang title sebagai musafir. So no qasar for you. Okey. Sampai zuhur lagi. Tak apalah solat tu. Ada tunggulah asal masuk. Kita tak boleh cepatkan. Bila awak dah sampai awal, dah hilang title sebagai seorang musafir, you don't have that privilege anymore. Oh, cakap English tak? Kan? Tak ada privilege tadi pasal awak dah hilang title. Tak faham tak? Title musafir kat atas ni dah hilang. Musafir kan? Sampai je rumah kita, sampai je Korea kita, hilang. So kita jadi orang biasa balik. Tak payah, tak benda dah. So tidur lah. Sampai rumah tidur. Tak payah solat lah. Kita sampai dah solat, tak perlu solat lagi. Tak tu, pasal kita tak ada masjid. Kalau kita ada masjid, kita kena macam sahabat tu. Kan sahabat Nabi SAW yang Nabi tanya dalam masjid kan. Dia orang tengah bangun solat, dia berduduk. Dia kata, Muslim. Musliman. Dua Muslim ke? Muslim. Dah solat ke? Tak solat. Dia kata dah solat tadi dalam perjalanan. Nabi kata bangun, solat dengan mereka. Pasal dia dalam masjid. Jangan lepak masjid lah, macam golek-golek kan. Tu orang duduklah rumah yang gatal pergi masjid apa. Kalau awak rajin, actually boleh je. Kalau awak rajin, memang hati terpaut dengan masjid. Memang, insya-Allah ya Tuhanku, tak boleh lah. Kan, kita dengar azan, ya Allah kan. Rasa. Kan, tak dapat soal depan. Pergilah. Masa solat kedua tadi jadi sunat. Solat niat juga solat asar kerana Allah Ta'ala. Tapi jadi sunat. Macam Nabi pernah sebut. Macam Muaz bin Jabal lah. Dia solat dengan Nabi Isyak. Dia pergi kampung yang Nabi lantik dia di imam. Solat Isyak juga. Dia solat Isyak 2 kali. Satu yang dengan Nabi SAW jadi makmum. Satu lagi dia pergi sana jadi imam. So basically, kalau kita memang jenis macam, ya Allah aku suka kan pergi masjid. Pergi lah. Dengan azan pergi, tak ada masalah. Tapi kalau kita kata lah, letih kan nak bawa sampai journey, duduklah rehat, tak ada masalah pun. Tapi jangan tayang lah, tengok televisyen lah. Tengah azan tengok televisyen, masalah agak lah. Kena peti ni. Okay. Ustaz, entitlement untuk jamak kasar tu, adakah kita stop satu tempat tu? Ya. Berapa lama yang kita... Itu tak sampai lagi. Nanti kita bincang. Okay. Itu ada tajuk yang kedua. Sebab masalah bila kita hilang title tersebut. Macam anda pergi belajar kat sekolah. Ni pasal budak-budak duduk asrama. Bila dia dah main tahu dia akan duduk tempat berkenaan 2 tahun. Atau 5 tahun. Atau dia pergi ke posting. Jadi cikgu dekat Sabah, Sarawak sebagainya. Hari sampai tu, iyalah. Hari esoknya dia dah kira sebagai seorang yang mukim. Sebab tu dalam Islam, dia dalam tajuk ni dia ada 2 istilah. Tempat asal kita tinggal dipanggil mustautin. Istiton. Tempat kita singgah diam untuk sementara 2 tahun ke 3 tahun ke, macam para sahabat pergi mengajar dekat Yaman. Kalau dia dah tahu dia akan tinggal situ untuk mengajar lama. Kalau dia jamak qasar tak jenuh. Orang kampung ni kami nak solat 4 ke 2. Faham tak? Kan dia ajarkan Islam. Dia tahu dia akan duduk kat kampung tadi lebih daripada 4 hari. Dan dia terus from the first day je. Second day sampailah dia hari nak balik, dia dikira sebagai seorang yang mukim. Di istilah dia mukim. Bukan bermustautin. Mustautin ni memang tempat kita tinggal, kita apa, nak mati situ, siap tempah dah kubur. Kan? Dah cakap kat masjid, nanti kubur saya sini encik. Kan? Dia ada tempat kalau anda mati macam dekat taman, dekat Sungai Pecala, Mont Kiara, dia ada syarat orang kawasan tu. Maksudnya dia kena macam yang Sungai Pecala, untuk tanam dekat Pecala juga kena tinggal situ lebih 15 tahun. Kalau dia kata kurang 15 tahun tak boleh ditanam di situ. Tanam mana? Tanam dekat Gombak tu, dekat yang duk taman yang apa dia tak nama dia, yang dekat duk kan kita ada belah kanan tu, ataupun Kota Damansara.
Ni kalau kita kata macam dah tempah dah. Buat dah, bayar apa? Khairat kematian. Khairat kematian dah daftar. Mana kalau mati kini kat sini lah kita. Dah tempah kubur dah. Kan? Dan itu mustautin kita. Sebab tu Nabi dikira bila Nabi datang ke Mekah, Nabi anggap diri baginda musafir. Baginda sentiasa solat 2. Tak pernah solat 4. Bahkan Nabi jadi imam sekalipun Nabi kata, Nabi kata korang sempurnakan. Nahnu qaumun safar. Kami ini orang yang musafir. So Nabi solat 2, diorang solat 4. Orang ikut Nabi SAW di kalangan penduduk Mekah. So itu kena faham betul-betul tajuk ni. Bagai orang kita, orang Melayu kita ada kes tajuk yang soalan akad kita ni 3 hari. 3 hari boleh jamak qasar. Bukan. Bukan. Hari datang, hari balik, di tempat yang anda sampai tu, anda dikira sebagai orang yang dalam perjalanan. So boleh jamak qasar. Even hari balik tu, kalau kata nak balik tu kan, lepas 2 tahun posting kat Sabah, lepas tu nak balik ke Selangor balik. So hari nak balik tu kan, daripada rumah kita tinggal tu kita boleh jamak qasar dekat situ. Pasal itu bukan tempat mustautin kita. Kita mukim. So bila kita dah hilang title tadi, nak musafir, dan dari situ. Hari sampai pun macam tu juga boleh. Pasal kita mukim. Kalau kita memang, sebab tu budak-budak yang ada duduk sekolah asrama, dia kira ada 2 rumah. Rumah bapak dia, kan dia kira mustautin. Rumah asrama sekolah dia sebagai tempat dia mukim. So kena pegang macam tu. Kalau tak nanti kan dia sekolah kan jamak qasar. Kenapa? Dengar Ibnu Umar jamak qasar selama 6 bulan. Anak kita ataupun ayat selagi tak selesai urusan. Itu kena jaga sikit sebab dia tak faham sebenarnya. Faham ketika dia tinggal di tempat berkenaan, dia mukim lah. Mukim. Kalau kat sini dia ada, di sini mukim. Kalau dia balik ke rumah abang, jadi mustautin lah. Unless dia ada rumah tempat lain. Contohnya rumah tempat lain, dia singgah rumah abang, tapi sebenarnya rumah dia dekat Johor. Rumah betul dekat Johor. Dia singgah rumah abang, dia masih lagi orang musafir. Bukannya ini. Dua-dua tak boleh jamak. Dia masuk Jampang, tak boleh. Silap. Sorry, astagfirullahaladzim. Dia. Ampang ada 2, Ampang Selangor pakai L. Ini Ampang Selangor. Okey. Masa dia sampai rumah isteri dia yang satu, hilanglah status dia. Lepas tu dia sampai sini, yang ni kes Osman tadi. Masalahnya, dia solat tamam. Jamak tamam 4-4. Yang ada orang kata sebab dia kata dia orang Mekah juga, dia anggap diri orang Mekah sebab dia kahwin dengan orang Mekah, ada isteri di Mekah. So itu benda-benda yang kena faham dari sudut asas ni. Orang Melayu kita 3 hari levantai 3 hari. Tak. Hari sampai, hari balik, destinasi macam kita pergi Mekah kan. Kalau kita tinggal, contohnya katakanlah di kawasan Mekah, kita akan tinggal lebih 5 hari. Tahu dah kita lebih 5 hari. Masa kita tinggal kat situ akan tidur kat hotel tu sekian-sekian sebagainya kan. Tamam lah. Sebab tu kita hari sampai boleh. Jadi tamam kita macam zaman dulu kan 2 minggu. 14 hari kan. 10 hari Mekah, 4 hari di Madinah. Jadi hari sampai di Mekah tadi, walaupun sebenarnya ada juga diorang hilang tajuk tadi sebab diorang keluar-keluar. Sebab Nabi SAW juga ketika baginda tunaikan haji, baginda SAW sepanjang waktu tu Nabi qasar. Ada jamak, ada Nabi qasar saja, ada Nabi jamak dan qasar. Tapi bila kita lihat Nabi SAW duduk masuk Mekah 4 hari bulan Zulhijjah. Nabi keluar Mekah 14 Zulhijjah. So berapa hari? 10 hari. Tapi 10 hari Nabi tadi, Nabi tak stay satu tempat. Nabi masuk Mekah 4 ini hari sampai. Tu 5, 6, 7, 8 Nabi keluar. Pergi ke Mina. Malam di Mina pula. Kemudian subuh besok, pagi besok, hari ke-9 pagi tu bergerak ke Arafah. Kemudian petang tu patah balik daripada Arafah pergi ke arah Muzdalifah. Malam kat Muzdalifah. Kemudian Nabi patah daripada Muzdalifah itu 6 kilo je. Kemudian daripada Muzdalifah pergi pula balik ke Mina. Subuh besok hari ke-10 bergerak ke Mina, melontar, menyembelih, bercukur. Kemudian Nabi bergerak pula balik ke Mekah, Tauf Ifadah. Kemudian Nabi patah balik pula ke Mina. 11, 12, 13 tidur di sana. 14 Nabi gerak balik ke Mekah untuk keluar.
tawaf wada' dah balik. Pasal movement tersebut, maka orang yang contoh macam kalau kes dia balik kampung bapak dia dekat Kota Baru, tapi besok lusa pergi Pasir Mas. Tapi tu jangan pergi keluar tak rancang. If you don't kan tak rancang, ni kita kan nak duduk mana? Duduk kampung berapa? 2 minggu. Dia kampung 2 minggu dan awak sebenarnya nak keluar. Kita tak keluar. Kalau tak keluar, memang 4 hari, lebih 4 hari dan awak hilang status sebagai seorang yang musafir. Awak jadi mukim. Faham jadi bila mukim kalau kita macam duduk, okey, sekatalah saya balik Sungai Petani. Balik Sungai Petani, saya sampai katakanlah hari 1 hari bulan. Tapi saya tahu 3 hari bulan ni saya nak kena keluar pergi ke Perlis. Hari sekian ni saya akan pergi balik ke Penang. Jadi movement saya tadi, walaupun saya kata duduk dekat Sungai Petani kan, saya tak dapat status sebagai seorang yang mukim. So saya boleh sentiasa waktu tu sepanjang pergerakan saya jamak dan qasar. Saya masih seorang yang musafir. Ni atasnya ada musafir ya. Kalau saya kata nak tinggal di tempat tadi, saya jadi mukim. Mukim maka saya hilang. Saya cuma ada hari sampai hari balik. Hari sampai hari balik saya boleh. Hari stay kalau 4 hari ke atas maka saya kena tamam. This day saya sampai, saya jamak qasar, besoknya full solat. Yang pelik juga kalau orang kita Malaysia ni ada separuh tu pergi Mekah, pergi jamak qasar juga kan. Sibuk solat dekat hotel. Masalah betul. Kan? Kau dah datang sana payah. Lepas tu dia pergi lepak dekat Mekah, pergi solat dalam hotel. Apa? Macam contoh? Okay, jamak tamam saya ulang balik kan. Sebab nanti Ibn Abbas akan sebut, kita akan baca nanti. Nabi solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Bukan kerana takut, bukan kerana hujan. Satu riwayat, bukan kerana takut, bukan kerana musafir. So syarat untuk orang tu boleh jamak ada 3 je. Takut, hujan, musafir. Yang diorang kata Nabi buat tu, okay, yang kata Nabi buat tu kan, orang cakap, tapi Nabi buat kan. Saya tanya balik soalan, para khulafa ar-rasyidun buat ke perangai tu? Jamak-jamak. So kata macam, ni letih lah, okay, jamak lah. Ada? Tak ada kan? Bila para sahabat tak buat, maksud dia anda kena faham cara lain. Kisah yang Ibn Abbas, kita tak nafikan Ibn Abbas nampak, ya betul. Cuma masalah apa maksud dia solat Zuhur dan Asar, Maghrib, Isyak. Para ulama di kalangan mazhab Syafi'i contohnya, diorang terjemahkan maksud dengan apa? Nabi lewatkan Zuhur, awalkan Asar. Kemudian Nabi lewatkan Maghrib, awalkan Isyak. So jadi Nabi solat sekaligus. Macam hari ni letih sangat kan, macam letih melayan orang. Kita solat akhir waktu, awal waktu. Kemudian jadi satu lagi akhir waktu. Macam jamak juga lah, tapi itu kan jamak betul. Faham tak? Itu lebih aula kita faham macam tu berbanding kita kata Nabi buat. Tapi apa syarat Nabi buat? Tak ada syarat. Jenuh kita, nanti anak kita buat cakap apa? Tengok anak jamak. Solat dah? Dah, betul main game. Oh kan? Solat? Dah jamak dah tadi. Lepas tu kenapa jamak? Kan Nabi jamak. Bukan kena takut, bukan kena hujan, bukan takut musafir ni, saya buat game. Dia jamak kerana game. Anda jawab apa? Abah guru kepala. Hadis Nabi takkan nak lawan kan? Kan ni. Tu masalah sekali-sekala tu apa sebab? Pasal kalau ikutkan pada amalan, para khulafa tak buat. Sebab tu kita ada fatwa berkenaan perkara ni. Sebab tu kita nak faham hadis Nabi, tengok para sahabat. If ever benda berkenaan jadi amalan, boleh kita buat, dan kita akan buat, para sahabat akan buat. Macam kes yang Nabi izinkan orang Habsyah melembing dan perisai dalam masjid sambil bergendang. Sekali tu je Nabi izinkan. Para khulafa tak ada macam, tahun lepas siapa gendang kat masjid? Tak ada. Itu nak faham hadis Nabi, tengok para sahabat. Once kita tinggal para sahabat, itu sebab Ibn Qayyim kata apa? Ibn Qayyim al-Jauziyah kata, Islam itu adalah Quran, sunnah, kefahaman para sahabat. Once kita tinggalkan, keluarlah fatwa pelik-pelik. Yang ini boleh, yang itu boleh, ada pendapat kata boleh. Itu masalah. So kita kena faham para sahabat faham apa. Sebab tu orang cakap kata macam, kita nak jamak tamam boleh tak ustaz? Saya kata atas sebab apa? If you are entitled kerana hujan,
Tapi Nabi SAW hanya buat di masjid tau. Yang kata boleh buat di rumah hanya Said Musayyab. Hujan-hujan lebat, Allahu Akbar, solat Zuhur dan Asar. Nabi hanya buat di masjid. Jamak Zuhur dengan Asar atau Maghrib dengan Isyak. Kerana hujan, dalam masjid. Bukan kat rumah. Kalau kita pakai yang tu, balik-balik rumah, yang solat dah jamak dah, tadi hujan bang. Suami macam mana? Kau faham mana ni kan? Kan dia macam bini dia pun tak kan jamak. Pasal once kita tak ada garis panduan, sebab tu nak faham tengok sahabat. Banyak orang tinggal sahabat dan dia nak faham cara sendiri. Tu paling masalah sebenarnya. Paling masalah. Pasal dalam fiqh ni kena tengok para sahabat interpret macam mana. Kalau diorang ada amalan diorang buat dan kita angkat tangan. Tapi kalau tak ada, how do you understand that hadis? Macam nak faham hadis sebut. Banyak orang juga ustaz sebut kata Nabi pernah jamak. Macam tu lah, saya sekala kan. Tak saya sekala, pasal Ibn Abbas radhiyallahu anhu tengok sekali je. Tahu. Sebab tu kita kena tengok. Sebab tu ahli fiqh kena faham sebab lepas Nabi wafat, kalau kita buka kitab I'lam Muwaqqi'in, I'lam al-Muwaqqi'in kan, orang yang menetapkan hukum, Ibn Qayyim kumpulkan di kalangan para sahabat lepas Nabi wafat yang dirujuk untuk kefahaman agama ni, ditanya apa nak buat, cara nak buat dan sebagainya. Umar, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ali, Zaid bin Thabit, Aisyah. So kalau katakan apa Ibn Abbas tengok, kita tak nafi. Tapi cara nak praktik, takkanlah para sahabat tinggalkan. Mustahil diorang tinggal benda Nabi buat. Dia tak buat. Bila dia tak buat tu, jangan kita baca macam tu. Kalau tidak nanti kita baca itu, kita akan macam boleh kot. Boleh kot habis. Orang ni boleh, orang ni boleh. Macam dah solat dah. Dah. Tadi jamak dah. Sebab apa? Nabi pernah jamak. Ayat tu keluar. Pasal kita tak ada dawabit, tak ada garis panduan. Sebab tu dia jaga sikit bab ni. Baik. Wa amman nauhu. Okey, jenis musafir dia. Wa amman nauhu pun jenis musafir tu pula, fahuwa safarul mubah. Maka dia musafir yang halal, yang dibenarkan. Kasafari litijarati wan nuzhati was safaril wajibi. Seperti musafir perniagaan dan juga bersiar-siar, tempat yang halal lah, ya. Was safaril wajibi dan juga musafir yang wajib. Kasafaril haji lil haji wal jihad, seperti musafir untuk haji dan jihad. Was safarul masnun, dan musafir yang disunatkan, wal mustahab. Kasafaril ziyarati, seperti musafir untuk ziarah kaum kerabat ke, ziarah pergi apa, ataupun pergi Minang ke, musafir lah tu. Kan digalakkan. Wasafarul lil martani, ataupun wasafarul lil martani fil hajj, atau musafir kali kedua untuk haji. Dah haji dah, haji kedua, itu sunat dia. Okey. Wa ala hadha, di atas ini yang kita sebutkan ni, yang wajib, yang mubah, yang harus, yang wajib, yang sunat, ya. Ini saja yang sepatutnya digunakan. Sebab rukhsah Allah Taala berikan untuk kita ibadat. Kan nak merompak. Ini ni. Dah jamak qasar belum? Yang merompak ni, itu masalah jugalah perbahasan dia. Sebab ada orang yang kata macam tak boleh, macam tengok bola dan sebagainya. Tengok bola tu dia secara umumnya dia bukan the whole tajuk. Sebab melihat permainan bola tu sendiri, atau benda yang kita panggil apa, ada tajuk kepahlawanan dan sebagainya, macam lari-lari sebagainya kan. Benda tu zaman Nabi pun biasa. Pasal benda macam ni, kita macam kes kejantanan kan. Kalau perempuan main bola tu saya tengoklah, yang jantan kan, benda tu bagus kan, menggalakkan untuk kesihatan sebagainya, digalakkan. So tak apa. Tapi bila kes tadi lah, macam langgar waktu solat kan, campur aduk lelaki perempuan dan sebagainya, tu benda sampingan. Kalau dia kata boleh diasingkan benda berkenaan, dan tak ada masalah. So jadi masalah tu, ada orang saya dengar dia kata kalau tengok bola ni tak usah jamak qasar. Tu kita tengoklah apa benda musafir tadi. Safar untuk apa? Macam apa safar, apa musafir golongan apa bukan golongan, rombongan Cik Kiah pergi ke Nilai beli kapet. Kan. Macam Makassar tak boleh lah, tak ada masalah. Boleh. Beli kapet dia, orang ingat pelakon lah. Okey, tapi maksud dia benda tu adalah musafir yang harus. Tak mengapa. Okey, tapi wa ala hadza fasafarul muharram. Di atas ini maka musafir yang haram, la yajuzu fihi al-qasru, maka tak harus untuknya musafir. Ala ra'yi kathirin minal ulama, di atas pendapat ramai kan para ulama, except Abu Hanifah. Abu Hanifah dia kata syarat dah ada safar tak kisah, musafir yang harus ke, musafir haram ke, tak apa. Tapi macam balik pada asal lah kan, kita nak ambil rukhsah Ta'ala sambil buat maksiat. Nak gimana? Tengok Tiger Show kat mana? Kat Thailand. Kemudian
Buat apa? Jamak kasar tak? Jamak lah, kau gila apa? Tuhan murka. Tapi dia pergi tengok benda haram. Malik oleh. Ha? Rosak. Tu masalah dia. Dia macam dia nak buat maksiat gunakan kelonggaran Allah Taala berikan. Tak logik lah. Pada asasnya kan. Itu yang dibincangkan. Baik. Al-Masatul Rabi'atu. Panjang ni. Nanti kan buku apa nak habis? Tak apa. Cukup. Okey, baik. Wallahu a'lam. Ini tajuk yang akak tanya tadi kan. Ini tajuk yang berikutnya. Itu berkenaan dengan bila orang tu niat nak iqamah. Dia niat untuk bermukim. Ikut istilah bahasa Melayu dia. Ini nanti insya-Allah kita akan bincangkan. Bila niat mukim je, macam posting jadi orang kedutaan ke, tahu dah kena tinggal kat tempat tu 2 tahun. Hari sampai awak masih lagi seorang musafir. Hari balik awak seorang musafir. 2 tahun tinggal. Jangan jamak kasar. Tak tahu tempoh tu pelik. Okey, dengar. Tak tahu tempoh. Kalau dia abang kita dia tak tahu tempoh. Pernah berlaku pada Nabi SAW ketika perang Tabuk. Ketika mereka tersangkut, tunggu musuh tak datang, mereka tinggal satu tempat dalam 19 atau 21 hari. So para ulama kata itu tempoh paling ni kalau taradud. Macam pernah jadi kes lah. Macam kita kat Malaysia jarang sikit. Kalau macam US banyak jadi musim sejuk kan, bila ada ribut salji dan sebagainya, penerbangan tertangguh. Kita nak keluar sangkut dan sangkut kan. Dalam macam tu setengah para ulama kata ikut paling lama Nabi buat 21 hari. Ada kata tak, kita tengok pada selagi dia masih sangkut. Macam pegang perbuatan Ibnu Umar ketika nak perang penaklukan Armenia Azerbaijan. Dia tak sampai destinasi. Sebab tu dia jamak qasar 6 bulan. Sebab dia tak sampai destinasi, tempat dia sampai depan ni Tapi selagi tak masuk dalam, dia duduk luar kota, dia masih lagi tak sampai destinasi, masih lagi musafir. Sebab tu kenapa orang yang berperang ada istilah lain. Kalau 2 tahun pun dia berkubu, 2 tahun itulah dia jamak qasar. Sebab dia ada destinasi yang tak sampai lagi. Okey? Baik, berhenti sini. Wallahu a'lam. Benda. Tiga bulan lah. Betul itu. Saya jaga situ lah. Betul. Dia orang yang berada pada okey, kejap. 3 bulan, stesen ke bergerak-gerak? Kalau stesen dia jadi macam orang yang duduk kat lantai minyak. Dia kena solat penuh. Berapa jarak antara pos ke pos? Dan actually sepanjang waktu tu anda ni jamak qasar. Sebab kes yang diorang samakan macam kes abang, orang yang dapat duduk dekat pelantar minyak, diorang tinggal 2 minggu sebenarnya kan. Sampai kan memang fatwa para ulama di Saudi Arabia suruh mereka siap ada kena solat Jumaat. Sebab mereka mukim. Macam abang gerak. Nanti jaga, lepas tu nanti gerak kan. Dia gerak. Dia tak stay satu hari satu tempat tu lama kan. Memang sentiasa bergerak, dikira masih lagi musafir. 3 bulan lah. Terus sama je. Kalau masih lagi movement macam tu ya. Kalau stesen tak keluar daripada satu kawasan, keluar tak soalan? Kena keluar kan? Tajuk tu kena keluar tak? Sebab saya sebut tadi Nabi SAW duduk masuk Mekah 10 hari 4 sampai 5, 6, 7 8 Nabi keluar 6.5 kilo je ke Mina. 6.5 kilo. Kemudian daripada Mina besok paginya hari ke-9 bergerak ke Arafah 10 kilo. Lepas tu daripada Arafah patah balik ke Muzdalifah 6.3 kilo lebih kurang. Kemudian daripada Muzdalifah patah balik ke Mina dalam 3 kilo. Kemudian daripada Mina pergi balik Mekah 6.5 balik. Dan 6.5 apa pasal tak? Sebab tu Nabi sentiasa qasar. Cuba nanti kita akan bincangkan masalah jamak qasar ke qasar saja. Itu perbahasan pasal yang aula para ulama nyatakan walaupun bila Nabi punya perbuatan, bila Nabi stesen macam tu, macam ada tempat-tempat kecil kita yang bergerak, Nabi akan qasar, Nabi tak jamak. Tapi bila tajuk title dia kalau boleh jamak, boleh. Itu tajuk asal. Boleh jamak boleh. Boleh qasar boleh jamak. Boleh qasar boleh jamak. Itu asas lah. Jadi macam kes latihan sekalipun movement tu berlaku, dan kalau duduk diam kat dalam lubang, tajuk lain. Kalau duduk diam dalam lubang kan, tengok. Dan tu
Tu stesen lah tu. Masuk stesen saya tu tak keluar. Macam geng tinggal pelantar minyak. Nak terjun ke mana? Situlah tempat dia kan. Situlah. Macam abang tak macam tu kan, mesti gerak kan. Dan saya rondaan. Itu tajuk dia. Bila keluar je, kalau ikut kira Nabi punya pergerakan dia paling jarak 10 kilo je. Saya rasa askar jauh lagi kot berjalan sehari-sehari kan. Nabi paling jarak 10 kilo. Itu daripada Mina ke Arafah. Yang lain-lain Nabi gerak 6, 3, 6 macam tu. So basically pergerakan berlaku dan abang tak dikira sebagai seorang mukim. Kalau tak bergerak, duduk diam dalam lubang. Kalau lubang ni, lubang maksud dia kena duduk diam kan stesen. Dan tajuk lain. Okay? Baik. Nanti simpanlah soalan tahun depan. Okay, baik. Allahu a'lam. Kita berhenti sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.